Oke, selamat pagi semua. Mulai panjang. Jadi hari ini kita membincangkan tentang topik 3.2b, iaitu praktis 3.2b. Dalam konteks kita tengok adakah hujah di bawah sah dan munasabah. Jadi kita tentukan adakah hujah ini sah dan munasabah. Sekiranya tidak, berikan justifikasi. Oke, ini contoh soalan. Semua soalan ada premis 1, premis 2 dan kesimpulan. Oke, kita tengok hari ini kita nak menentukan dia sah atau tidak. Oke, kita tengok kepada jawapan. Oke, kita lihat pada yang nombor 1. Premis 1, semua gandaan 5 ialah gandaan 10. Okay, semua gandaan 5 ialah gandaan 10. Jadi ini adalah palsu sebab gandaan 5 dia tidak sama dengan gandaan 10. Kalau 5, 5, 10, 15. Okay, dalam gandaan 10 tak ada 15. Yang 35 ialah gandaan 5. Betul? Jadi 35 ialah gandaan 10. Kesimpulan dia 35 ialah gandaan 10. Kita tengok 35 tak boleh dibahagi tepat dengan 10, maka dia bukan gandaan bagi 10. Okey, jadi ini adalah palsu. Okey, kesimpulannya palsu. Jadi maka pernyataan ini adalah sah dan tidak munasabah kerana premis 1 dan kesimpulannya palsu. Okey. Kemudian premis 1 yang soalan 2. Premis 1, semua segi 4 sama bersudut tepat. Ini adalah benar. PQRS adalah segi 4. Okey, benar. Dan kesimpulannya kita boleh buat PQRS bersudut tepat. Jadi ini adalah sah dan munasabah sebab semua pernyataan premis dan kesimpulannya adalah benar. Okey, dia nombor 3. Jika punca kuasa 3 punca kuasa 2 bagi X kurang daripada 3, maka X kurang daripada 9. Ini adalah benar dan premis 2-nya tengok tu benar dan kesimpulannya adalah benar. Ini adalah sah dan munasabah. Okey, kalau kita tengok soalan 4, dia ada satu palsu di situ. Okey, pernyataan yang palsu. Kalau ada satu pernyataan palsu, maka pernyataan ini kita tengok kesimpulannya dia sah tapi dia tidak munasabah sebab ada satu pernyataannya yang tidak, yang palsu. Okey. Dan yang kelima, tengok yang kelima, jika X ialah faktor bagi 6, maka 6 boleh bahagi dengan tepat dengan X. Itu betul, benar. Jika 6 boleh dibahagi tepat dengan 3, maka 3 ialah faktor bagi 6. 3 ialah faktor bagi 6. Ini semua benar, tapi dia tidak sah sebab tetapi munasabah. Okey, tidak sah kerana tidak memenuhi bentuk yang kedua. Jadi bentuk yang kedua tu maksudnya jika dan hanya jika. Okey, maksudnya dia terbalik ni. Okey, X ialah faktor bagi 6. Kalau dia 3, X yang pertama tu dia letak X tu 3 ialah faktor bagi 6. Tu baru dia sah. Dan yang ke-6, tengok ada sah dan munasabah. Yang ke-7, tidak sah dan tidak mematuhi hukum 1. Okey, ini bentuk 1 dan bentuk 2 ni boleh rujuk pada buku teks, ada dalam bentuk 1 dan bentuk 2. Okay, apa bentuk dia? Kemudian nombor 8, sah. Yang ke-9, dia benar.
Ini tidak mematuhi dia kerana tidak sah kerana tidak mematuhi hujah yang ketiga. Tidak sah dan tidak mematuhi hujah yang ketiga. Ini kita boleh tengok. Kenapa dia tidak sah? Sebab kita tengok ni. Kalau kita tengok K besar daripada 5, bila kita tengok di bawah tu K kecil daripada 5. Tu menyebabkan dia tidak sah. Kemudian premis nombor 10, ini adalah benar-benar dan ini sah lah, memang dia sah. Okay. Kemudian 3.2B, 3.2C. Okay, membuat kesimpulan. Okay, tuliskan kesimpulan bagi hujah berikut. Okay, yang sah dan munasabah. Okay, di sini kita hanya, kalau ada contoh A itu ada perkataan semua murid ialah semua murid 4 amanah menggunakan buku teks digital. Prevent seorang murid 4 amanah. Prevent menggunakan buku teks digital. Okey. So di sini pelajar boleh buat. Maksudnya di sini kita potong yang sama. Okey. Semua ni kita abaikan perkataan semua, kita tengok potong yang sama. Jadi kita potong perkataan yang sama, murid 4 amanah. Murid 4 amanah kita potong. So dia tinggal menggunakan buku teks. Jadi prevent. Jadi prevent menggunakan buku teks di digital. Okey. Tu soalan B, kita tengok sama juga, potong yang berulang. Kita potong yang berulang kecuali perkataan jika dan maka. So bila awak potong pada ni pula, awak akan tengok apa yang tinggal tu. Jadi yang tinggal tu kita kena susun balik. Jadi Kai Ming mendapat bunga hadiah tunai RM200. Okay. Sama juga dengan soalan C, potong kecuali jika dan maka tu kita bulatkan. Kita potong. Ini digunakan perkataan bukan. Okey, 4 segi 4 ialah bukan. Kita potong, kita tengok apa yang tinggal, lepas tu kita susun balik. Okey, sama juga E, F sama juga. Okey. Dan soalan 2. Soalan 2 untuk melengkapkan penyataan ini sama juga. Okey, tengok soalan 1A, 2A tu. Okey, dilengkapkan, kita potong yang sama, kemudian kita susun balik apa yang perkataan yang tinggal tu supaya dia sedap didengar. Nombor 2, tengok tu ada semua. Perkataan semua tu kita boleh bulatkan, abaikan dan semua. Okey, tu nombor 2A, 2B, premis. Ni 2B, tengok premis, semua tu mesti letaklah semua gandaan 9. Okey. Kemudian premis soalan C, jika dan maka. Okey, jika maka tu boleh bulatkan, kemudian potong, tengok apa yang berulang. Okey, D sama kuat, jika dan maka. Kemudian soalan E sama. Tengok, potong yang ni, bulatkan jika dan maka. Okey, itu soalan F. Okey. So